Ni'mal maula wa ni'man nasiri wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat direzekikan bertemu dengan Ramadan, yang Ramadan ini adalah Ramadan yang paling berharga, iaitulah Ramadan yang terakhir, 10 malam, 10 hari terakhir Ramadan, yang mana diarahkan dan digalakkan oleh Nabi SAW, sehinggalah Nabi itu sendiri, tuan-tuan berhormati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sendiri, kalau sahabat tu seolah-olah sampai sahabat cerita bab Nabi 10 malam terakhir ni, seolah-olah Nabi tu tak tidur langsung dah. Sampai tahap begitu Nabi duk kejar 10 malam terakhir. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada riwayat sebut memang Nabi tak tidur terus. Tapi kalau kita tu sebut seolah-olah lah, begitu lebih baik. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa saya nak cerita bab qiyam dan juga tarawih hari ni? Sebab kebiasaan adat Malaysia itu, tarawih kita ni tuan-tuan, dia hari pertama ramai, ujung-ujung dia slow sikit. Jadi saya nak bangkitkan semula rasa nak tarawih dan qiyam ini. Maksudnya saya nak maknakan qiyam dan tarawih, mana yang lebih baik apa semua tu. Tapi apapun itu, saya nak menggalakkan supaya tarawih ini dikejar semula. Untuk 10 malam terakhir ni, bukan 8 lagi. Kita nak 20 balik semula. Dulu 20 dah kurang 8, 20 balik, 8 balik. Jadi 10 ni kita cuba cari 20 balik. Kerana beberapa dalil Nabi SAW yang menceritakan hebatnya tarawih ni. Dan kenapa tarawih ni berada pada bulan Ramadan sahaja. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma sepatutnya dalam didikan Ramadan ini, selama 20 hari tuan-tuan kita hidup dalam Ramadan, hari-hari kita ini berjalan dalam bulan Ramadan, 20 hari ini patutnya dah ada bekas dah selama 20 Ramadan ini. Sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dulu-dulu ni kita Ramadan kita ni mudahlah, dah dimudahkan. Dulu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nak cerita kenapa mereka ini sangat-sangat mengharapkan ataupun sangat-sangat appreciate dengan Ramadan ini. Dulu tuan-tuan, bila perintah puasa itu keluar, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila perintah puasa itu keluar, mereka ini zaman Nabi lah, para sahabat dulu, mereka perlu berpuasa daripada Isyak. Macam tu. Isyak dah mula puasa dah. Tapi boleh sahur lah, tak ada masalah. Tapi kalaulah Isyak itu dia sampai subuh itu dia tertidur. Kalau tertidur, mereka itu wajib puasa terus. Ini Ramadan dulu-dulu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib mereka teruskan puasa kalau tertidur. Kalau kita tertidur sampai terlepas azan subuh kan. Ini kalau Isyak dia tertidur, maka dia terpaksa teruskan puasanya bermula daripada Isyak. Banyaklah kisah-kisah tentang dalil-dalil tentang kisah ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ada satu yang namanya Qais. Qais ni kerja dia berat sangat. Malam tu lepas Isyak dia tertidur. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bila Isyak dia tidur, besok pagi dia bangun. Minta maaf. Isyak tu dia tidur. Kisah Qais ni, bila di pertengahan malam dia terbangun, dia solat Isyak. Sebab dia penat sangat. Bila dia solat Isyak, maknanya dia tak berbuka. Dia tak berbuka lah. Dia tak berbuka tapi dah tertidur waktu Isyak. Jadi oleh kerana iman dia yang hebat waktu itu, maka dia teruskan juga puasanya. Sehinggalah pada esok harinya, dia mula bekerja di tengah hari dan akhirnya pengsan. Kerana sambung kerja berat. Sampailah kisah ini didengari oleh Ar-Rasul SAW. Banyaklah kisah antaranya Sayyidina Umar jugalah. Sayyidina Umar balik dan berkeinginan kepada isterinya. Tapi rupanya isterinya dah tidur. Bila dah tidur ni, dia wajib puasa terus. Jadi jadi Sayyidina Umar tak dapatlah meneruskan keinginannya itu. Akhirnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia buat aduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang jadi tuan-tuan? Maka turun satu ayat yang kita biasa baca.
Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Turun kepada Nabi SAW menceritakan perihal Sayyidina Umar. Banyak kisah-kisah Sayyidina Umar yang dirakamkan, soalannya, perihal dia yang dirakamkan dalam Al-Quran. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Akhirnya Allah kata, tak apa, boleh berhubungan dengan isteri pada waktu malam. Maka kisah Qais tadi apabila didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka turun pula ayat wa kulu washrabu. Allahumma salli ala Muhammad, surah Baqarah juga, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Keluar cerita bab akhirnya ada puasa umat akhir zaman ini adalah bermula pada waktu subuh. Maka inilah puasa yang diguna pakai sekarang. Ini mukadimah kita, tuan-tuan. Nak kenal puasa dulu. Appreciate. Banyak sangat Nabi tu buat nego dengan Allah. Negotiate dengan Allah tu banyak sangat macam solat. Bukan sekadar solat yang Nabi minta negotiate ni, tuan-tuan, pemohon rahmati Allah. Bahkan puasa pun negotiate yang Nabi minta tu luar biasa. Tapi banyak sangat kita ni negotiate, kita banyak minta diskaun situ sini. Tapi Allah malah beri lebih daripada segi rohaninya. Nabi minta kurang tu, Allah bagi lebih yang sekian. Allah bagi pula malam Lailatul Qadar. Allah bagi pula pada Ramadan itulah turun Al-Quran dan sebagainya. Maka inilah puasa yang diguna pakai sehinggalah sekarang. Maka tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya, tuan-tuan dan semua hadirin hadirat, maka kita perlu hargai Ramadan. Memandangkan Allah kabulkan permintaan kita yang duk kita minta hari-hari sebelum Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada Ramadan. Sampaikan kami pada Ramadan. Saya rasa mustahil ada orang tak faham doa. Bahkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Ramadan ini punya mulia, tuan-tuan. Kita kalau tengok dalam Al-Quran, cari dalam Al-Quran, tuan-tuan. Bulan Ramadan sahaja, bulan yang disebut secara sempurna dengan perkataan syahru. Syahru Ramadan alladhi. Supaya dalam Quran, tuan-tuan, kalau kita tafsirkan satu-satu perkataan ayat-ayat itu, supaya kata ulama untuk kita sedar bahawa woi dah Ramadan. Seolah-olah begitu bahasanya. Syahrul Ramadan. Woi dah Ramadan dah. Bulan Ramadan. Satu-satunya disebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan, umpama rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena hargai Ramadan ini, dan Ramadan ini banyaklah bulan-bulannya, bulan-bulan Al-Quran dan sebagainya. Korang hajar, tuan-tuan, kita ni. Korang hajar. Kalau kita ni, bila kita tak baca Al-Quran dan tak hargai Ramadan, kita akan jadi jutawan akhirat. Kalau habis baca Al-Quran dalam Ramadan, kita akan jadi jutawan akhirat. Ulama kira habis dah. Kalau kira habis satu Quran, kita dapat 21 juta ganjaran. Sampai begitu ulama cuba untuk appreciatekan Ramadan ni. Sampai tahap begitu. Ada tak kita kira, tuan-tuan? Kita bukan nak kira pahala berapa banyak kita dapat. Tidak. Kita cuma nak galakkan motivate diri kita sendiri. 21 juta pahala tak nak kerja ke? 21 juta pahala tak nak kerja ke? Sepatutnya, tuan-tuan, 21 juta pahala ini, dia akan jadi backup penuh untuk 11 bulan yang lainnya. Jangan duk sibukkan diri dengan at-takathur. Dalam Ramadan ini, jangan sibukkan diri dengan at-takathur. Apa surah at-takathur tu? Inna a'tainakal kautsar. Allah kata Allah dah bagi banyak dah. Fasalli li rabbika wanhar. Tapi kena ingat. Kena fasalli, solat dan juga berkorban lah Allah kata. Tapi apa yang kita buat, jangan sibukkan dengan at-takatsur. Jangan sibukkan dengan apa yang Allah banyakkan sangat dengan dunia tu. Begah sangat dengan dunia. Patutnya kita kena fasalli li rabbi. Terima kasih kepada Allah. Tiap-tiap malam, bila habis tarawih, bila kita bangun malam, setiap kali kita sahur, patutnya terima kasih ya Allah. Kau beri lagi kesempatan untuk aku bangun Ramadan ni. Berbanding yang hanya sempat 1-2 hari je. Kadang-kadang kita perlu upgrade pula cara kita memahami Al-Quran. Kadang-kadang baca Al-Quran sahaja, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita dah upgrade pun. Tak nak ambil, tak suka kami. Duk ambil apa dia? Oh, kurang jalan. Baik.
Allahumma salli Muhammad, apa tu tadi, kita duk kejar 21 juta pahala sahaja. Akhirnya tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita terlepas satu perkara yang lebih utama, iaitulah yang namanya tadabbur. Tadabbur dalam Ramadan, step by step. Carilah cara kaedah kita nak tadabbur. Contoh, kita ambil je surah pendek-pendek, Inna a'tainakal kautsar. Apa yang dia cerita sebenarnya dalam surah ini? Ada tak peningkatan secara tahunan pada bulan Al-Quran ini? Sentiasalah tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala berharap Allah ni duk tarik nyawa kita ketika mana kebaikan kita menguasai diri kita. Biar bulan Ramadan ini jadi satu backup untuk 11 bulan seterusnya, supaya iman dan kita punya kefahaman tentang Islam tu kuat sangat. Sebab Ramadan ni dia punya semangat dia lain sikit. Sehingga nanti berharaplah kita bahawa Allah tarik nyawa kita ketika mana kebaikan menguasai diri. Itu kan Nabi suruh minta sallallahu alaihi wasallam. Sebab tuan-tuan, ramai kalangan orang yang terdahulu itu dimuliakan kerana Ramadan. Jadi sekarang tuan-tuan, kitalah pelakunnya dalam Ramadan. Tak payah cerita orang dulu. Dulu dah mulia dah kerana Ramadan. Orang sekian dah memang mulia kerana Ramadan. Masalahnya sekarang tuan-tuan, kitalah sekarang pelakunya dan kitalah pelakunnya dalam Ramadan. Sebab itulah Nabi galakkan sangat-sangat. Dalam bulan Ramadan ni banyak sangat amalan-amalan doa yang Nabi minta, Nabi galakkan. Antaranya tarik nyawa ketika kebaikan menguasai diri, minta pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah pertahankan perbuatan baik kita ni bila iman kita ni naik, bila iman turun tu pertahankan juga dengan iman yang ada sebelum ni. Sampai tahap begitulah Nabi galakkan kita berdoa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Ramadan ini. Dalam hadis yang Nabi sebut, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Dia ada dua tuan-tuan. Satu namanya man shoma, siapa yang puasanya itu mengharapkan balasan daripada Allah. Man qama Ramadan, siapa yang bangunkan Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ada dua riwayat. Satu yang katanya puasa, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi riwayat Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hidupkan, bangunkan Ramadan. Maka di sini banyak penceritaan dan penceritaan itu lebih kepada Allahumma salli ala Muhammad, lebih kepada tarawih dan juga qiyamul lail. Sebab itulah saya nak ceritalah benda-benda tentang tarawih ini supaya kita bangkitkan semula motivasi kita untuk kejar balik 10 malam terakhir ini. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak cerita bab niat, bab Ramadan ni pun dah tak lalu dah. Sebab itu benda perkara pertama kan. Yalah benda sepatutnya kita belajar. Kan ada orang cakap tak tahu, sah je. Tapi tuan-tuan, kena faham bila kita sebut macam tu, seolah-olah kita nak bertanggungjawab dengan perkataan kita. Tak tahu tak apa, nanti apa sah je. Seolah-olah kita macam okey tak tahu sekarang tak apa, tapi nanti kita akan belajar. Seolah-olah begitu. Tapi kalau kita duk cakap je tak tahu tak apa, tapi kita tak pandai dan tak cari keilmuan tersebut, nanti akhirat nak jawab apa tuan-tuan? Kenapa puasa kau sama je dengan niat sebegini? Sedangkan niat puasa tu ada namanya ta'yin, ada namanya tabyitun niat. Banyak sangat bahas pasal niat sahaja. Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang niat, saya timbulkan ni tuan-tuan. Sebab tiba-tiba ada orang tanya pada saya, Ustaz, saya nak tanyalah boleh tak kita contoh dia kata puasa tu esok hari, puasa macam tak tahu bila dia kata gitu. Contohnya puasa, pengumuman puasa tu tak tahu, tapi dia orang kata targetnya terlewat satu hari, sebagai contoh begitulah. Terlewat satu hari. Jadi boleh tak kita niat macam ni? Kalaulah esok puasa, maka aku puasa. Kalau esok bulan Syaban, maka aku tak puasa. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh tak begitu? Saya imbas je lah supaya benda ni dia tak jadi macam sentiasa tak tahu. Kita sentiasa berlengah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam mazhab Syafi'i tak bolehlah begitu. Tak boleh kita panggil ta'liq niat. Nak gantung niat tu tak boleh. Contoh kalau solat tuan-tuan nak faham ta'liq ni,
Contoh kalau solat. Kalau hujan, kan, dia gantung niat dia. Kalau hujan, maka aku akan batalkan solat. Tengah solat tu, ada niat sebegitu, maka batal solat dia. Tak boleh. Tak boleh ada ta'liq gantung-gantungan niat ni. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bab niat. Apapun itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita cerita bab tarawih sikitlah dengan qiyamul lail. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Siapa yang pada malam-malam Ramadan mendirikan solat-solat sunat dengan iman dan sungguh mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah akan ampunkan semua dosa dia. Sahabat-sahabat, tuan-tuan yang rahmati Allah, dalam hadis tadi, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam duk ajak kita isi malam-malam Ramadan dengan satu jenis ibadah yang sangat istimewa. Apa dia? Qiyamul Ramadan. Bahasa lain dia tuan-tuan, Qiyamul Lail. Bahasa lain dia Solatut Tarawih. Saya saja letak namanya solat tarawih ataupun Qiyamul Lail. Tapi dalam istilah bahasa, semuanya sama. Qiyam Lail ke, Qiyam Ramadan ke, solat tarawih ke, semuanya sama. Sebab solat ini, solat tarawih itu memiliki banyak nama. Kadang orang sebut dengan istilah tarawih dan itu yang kita guna pakai di Malaysia. Tapi di negara Arab, orang duk panggil dengan istilah Qiyamul Ramadan, solat malam di bulan Ramadan. Atau boleh juga disebut dengan solat Qiyamul Lail, mendirikan ibadat-ibadat di malam hari. Apa pun namanya, tetap juga Punca sama, dia bagi iaitu makan kan? solat, ya? Apa pun namanya, tetap juga sama, iaitu Itu solat tengoklah file kuning hari tu. pada malam-malam Ramadan. Boleh disebut tarawih, boleh dipanggil tahajud, boleh diletakkan namanya Qiyamul Ramadan, boleh juga disebutkan sebagai Qiyamul Lail. Man qama ma'al imam hatta tansarif kutiba lahu Qiyamul Lail. Qiyamul Lailah, kata Nabi SAW. Siapa yang solat malam, ataupun bahasa sebenarnya solat tarawih lah. Siapa yang solat tarawih sampai dia habis tarawih bersama imam, kutiba lahu Qiyamul Lailah. Maka dituliskan padanya itu Qiyamul Lail. Dituliskan padanya itu seolah-olah dihidupkan malam. Jadi samalah namanya tarawih ke Qiyamul Lail. Yang jelas tuan-tuan, Nabi sebutkan siapa yang pada malam-malam Ramadan dia mendirikan salat malam dengan iman dan sungguh-sungguh, maka Allah akan ampunkan dosanya di masa lalu. Itu adalah ajakan Nabi SAW pada saya, tuan-tuan, pada tuan-tuan, pada kita semua. Seolah-olah Nabi nak cakap, ya fulan, hey Nazim, jom tarawih lah. Dah tentu-tentulah ni Ramadan. Maulah tarawih. Seolah-olah begitu, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Sebab tarawih dalam malam-malam Ramadan tu dia hebat sangat. Dia istimewa sangat. Mengisi malam Ramadan dengan tarawih, itu adalah aktiviti yang paling istimewa. Kalaulah dibenarkan letak gelaran macam haji, tuan-tuan, maka tarawih itu layak diberikan sebegitu. Kalau saya ni ada Haji Nazim sebagai contoh, tarawih itu kalau orang buat tarawih, layak sampai dapat begitu. Tarawih Nazim seolah-olah begitu. Kenapa, tuan-tuan? Sebab siapa pun yang mendirikan solat malam di malam-malam Ramadan dengan tarawih, maka dia akan jadi orang yang pertama, dia diampuni Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa dia. Yang kedua, tuan-tuan, walillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailatin min layali Ramadan, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama memetik kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu akan membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka pada setiap malam di antara malam-malam Ramadan. Ini yang paling hebat. Tarawih saja, tuan-tuan, sudah menyelesaikan kita dari urusan neraka kita. Makanya, tuan-tuan, daripada awal tadi Nabi duk ajak isi malam-malam Ramadan dengan tarawih. Itu bukan tanpa alasan, tuan-tuan. Apa yang paling istimewa? Salah satunya adalah kita berharap pada satu malam, di antara malam-malam yang kita tarawih itu, saya dah sebut dah sebelum ini, tuan-tuan,
kita termasuk di antara orang yang utaqa'u minan nar, orang yang terbebas daripada neraka. Saya cerita juga dah sebelum ni. Setiap malam Allah tu duk umumkan dalam bahasa kita ni tuan-tuan. Setiap malam Allah buat live siaran langsung macam pengumuman raya. Kan? Dan yang tahu dan mendengar itu adalah para malaikat. Kita tak dengar tuan-tuan. Supaya kita ni tak jadi orang yang putus harap. Allah buat pengumuman tiap-tiap malam, siapakah fulan-fulan yang dilepaskan api neraka setiap Ramadan. Setiap malam Ramadan. Tapi kita tak dengar tuan-tuan. Malaikat sahaja dengar. Supaya tidak ada yang putus harap. Nanti tiba-tiba nama dia tak ada duduk dalam pelepasan api neraka, maka dia bunuh diri. Ataupun dia terlalu merasa puas bila nama dia ada di situ, akhirnya dia puas dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada satu yang kita boleh buat tuan-tuan walaupun kita tak boleh dengar. Apa dia? Kita masih boleh mengharap. Kita masih boleh mengharap. Ada nama kita terselit dalam orang yang dilepaskan dari neraka. Allah broadcast. Allah buat siaran langsung. Nama-nama yang dibebaskan daripada api neraka. Malam ni ada 1000 orang hamba Allah yang terbebas daripada api neraka Allah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama Fulan bin Fulan. Yang kedua Fulan bin Fulan. Setiap malam. Cuma apa syarat dia? Supaya kita jadi orang-orang yang termasuk dalam senarai terjamin dan terbebas daripada api neraka ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya kita tidak boleh termasuk pada malam itu daripada orang-orang yang terlelap, daripada orang yang duk tidur. Itu syarat-syarat yang ulama bagi daripada hadis Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita perlu menjadi orang yang pada malam-malam itu dengan menjadi orang yang bersamanya qiyam, orang yang berdiri pada malam-malam hari. Bahkan Nabi SAW tambah galakan-galakan ini dengan malam yang paling mulia, iaitulah Lailatul Qadr. Tadi tak cukup tuan-tuan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bagi galakan dah. Ni dua ni confirm dapat. Dua. Confirm dapat. Ampun dosa sebelum. Ampun dosa yang sekarang Ramadan. Kemudian Allah beri lepas daripada neraka. Syaratnya satu. Supaya kita ini tak jadi orang yang terlelap tidur. Dan kita ini termasuk dalam golongan orang yang qiyam, yang berdiri pada malam hari. Akhirnya Nabi SAW nak galakkan kita ni, Ramadan ni, Syahrul Ramadan, woi Ramadan. Seolah-olah begitu. Nabi galakkan pula. Nabi bawa pula satu yang Allah turunkan kepadanya, iaitulah Lailatul Qadr. Nabi tambah satu lagi. Supaya kita ni lebih bersemangat untuk cari. Punyalah Allah tuan-tuan. Nak hamba dia itu mesti dapatkan tiket dengan harga 100% diskaun. Nak cerita tiket masuk syurga tu, tak payah beli dah. 100% diskaun Allah nak bagi. Galakkan habis. Hambanya mendapat potongan-potongan terhadap dosa-dosanya pada bulan Ramadan. Allah kecilkan masa-masa pencarian Lailatul Qadar. Banyak galakan Allah beri pada bulan Ramadan. Balah, Allah kecilkan pencarian Lailatul Qadar. Kalau kita tengok tentang riwayat-riwayat terdahulu, malam Lailatul Qadar ni sebenarnya perlu dicari dalam 300 malam. Sebutlah begitulah. Saya tak ingat 6 bulan kot begitu, 3 bulan. Lailatul Qadar itu ditetapkan pada kadar 300 malam. Allah suruh cari dalam 300 malam. Masalahnya siapa yang mampu? Daripada 300 tu akhirnya Allah kecilkan menjadi 30 Ramadan. 30, minta maaf. Menjadikan 30 hari. Allah terus tetapkan Qiyamul Lail, Allahumma salli Lailatul Qadar hanya berlaku pada bulan Ramadan. Nak beri tiket percuma. Bukan untuk yang terpilih, bahkan untuk semua umat. Tuan-tuan, apa lagi yang kurang baiknya Allah? Apa lagi yang kurang baiknya Allah? Bertahun-tahun kita jumpa Ramadan. Pernah tak kita dapat tiket tersebut? Allah kecilkan masa pencarian Lailatul Qadar. 30, iaitulah berlaku pada bulan Ramadan sahaja. Akhirnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tak cukup. Diskaun lagi Allah beri tanpa minta. Nabi tak minta tuan-tuan. Akhirnya Nabi SAW sebut, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir, awakhirul ashr.
10 malam terakhir daripada 300. Turun 30. Sekarang turun 10 untuk cari Lailatul Qadar. Tak cukup tuan-tuan. Akhirnya Allah bagi diskaun sekali lagi tanpa kita minta, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Nabi SAW sebut, carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam witrun, pada malam-malam ganjil. Jadi 5 hari sahaja, tuan-tuan. 10 malam tolak ganjil jadi 5, maka 5 hari sahaja. 5, tuan-tuan. Jumlahnya sikit sangat. Kalau kita dapat RM5 tu, Allah, sikit sangat. Allah bagi diskaun sebegitu untuk kita cari Lailatul Qadr. Bahkan ada ulama pula yang tentukan, kan, macam Imam Al-Ghazali tentukan pula, kalaulah berlaku Ramadan hari Khamis, maka bilakah berlakunya Lailatul Qadar? Malam bila? Malam 21. Kalau berlaku pada hari Selasa, sekian-sekian malamnya akan berlaku. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai tahap sebegitu. Bahkan ada ulama tetapkan terus, Lailatul Qadar itu sebenarnya berlaku pada 17 Ramadan, nuzul Quran. Banyak sangat, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Galakan-galakan untuk kita qiyam, untuk kita cari. Tapi tuan-tuan, kalau kita tak mampu nak bangun malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tadah tangan duk cakap, ya Allah, aku ini nak munajat pada Engkau, ya Allah. Bantu aku kosongkan hati aku untuk benda lain, ya Allah. Isikan hati aku dengan rindu Engkau, ya Allah, malam ni. Tolong. Merayu dengan Allah sebegitu, tuan-tuan. Walaupun kadang-kadang kita tak mampu sebegitu. Tak mampu nak bangun malam. Maka tuan-tuan, kita ada satu yang namanya diberikan oleh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya tarawih. Maka tarawih itu bukan soal berapa rakaat, tapi tentang kesungguhan kita dalam melakukan ibadat malam. Tarawih itu bukan soal berapa rakaat, tapi tentang kesungguhan kita dalam melakukan ibadat malam. Tuan-tuan, sebelum ni saya dah sebut dah pasal cermin, mar'ah, mir'ah. Kita nak ajak sekali lagi, saya nak ajak sekali lagi. Kalau kita tengok cermin tu, kita puji diri kita. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Kan gitu kan, dia punya doa kan. Ya Allah, cantiknya wajah aku. Seolah-olah begitulah. Kau cantikkan sangat wajah aku ni. Handsome sangat dah aku hari ni. Seolah-olah begitu, tuan-tuan. Puji sangat diri kita tengok cermin. Maka cantikkan akhlak aku. Ada satu yang Nabi nak bawa sallallahu alaihi wasallam. Cantikkan akhlak aku. Jerkah, tuan-tuan, diri dalam cermin seperti saya sebut sebelum. Jerkah, tuan-tuan, jerit, tuan-tuan, marah diri kita dalam cermin, tuan-tuan. Tengok cermin, tuan-tuan. Sesekali jerit kat cermin, tuan-tuan. Hei diri aku. Engkau. Tunjuk, tuan-tuan, kat badan kita. Engkau, diri aku. Pernah tak dalam beribu rakaat tarawih yang kau dirikan? Sebut, tuan-tuan. Kau betul-betul mengharap dengan Allah. Ini tarawih yang kita dah 30 tahun. Cuba dah harap 30 tahun. 32, 600 rakaat kalau buat 20. Ya ke? Salah tu. 30 Ramadan. 30 Ramadan, darab 2. Kita dah berapa rakaat tu, tuan-tuan? 600 rakaat dah. Dalam 1 bulan sahaja. Beribu-ribu rakaat yang kita solat sebelum ni, tuan-tuan. Sekali pernah tak sebut dalam diri kita? Pernah tak dalam beribu rakaat tarawih yang kau dirikan, Nazib? Sebut nama sendiri. Kau betul-betul mengharap dengan Allah ketika tarawih tersebut. Sehingga kau menangis seperti anak kecil. Tuan-tuan, yang dah beribu tarawih pun belum menangis. Apatah lagi yang belum pernah tarawih. Sebab tu saya nak ajak. Jangan ajak diri kita yang dalam ni je. Ajak orang luar sekali. Jom tarawih. Tak apa, satu malam pun tak apalah. Kod-kod malam tu diberikan Lailatul Qadar, diberikan. Mohon pada Allah malam tu juga. Ya Allah, kosongkan hati aku malam ni, ya Allah. Aku nak rindu kau je. Cerita ke Allah. Ya Allah, rezekikan aku satu perasaan. Ni tak pernah rasa ni, ya Allah. Macam mana orang boleh nangis bila sebut nama kau, ya Allah. Macam cakap, tuan-tuan.
Cuba kau isi sesekali, ya Allah, aku nak rasa menangis sebab kau, aku nak rasa rindu. Cuba luahkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, saya sebut tarawih ni bukan soal berapa rakaat, tapi tentang kesungguhan kita dalam melakukan ibadat malam. Kan kalau imam tu kadang-kadang dia tarik tinggi-tinggi suaranya kan. Kita faham tak maksud dia tuan-tuan? Tak faham. Habis je tarawih kita ada Quran Android dah. Cari ayat tu semula. Apa sebenarnya imam baca ni? Sampai imam tu tarik-tarik sangat suara. Cari tuan-tuan. Sampai imam tu boleh menangis. Kenapa? Cari tuan-tuan. Yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadabbur sekejap. Oh, rupanya cerita pasal dosa. Kan? Allah may yazlim su'an may yaf'al su'an aw yazlim nafsah. Saya baca semalam. May yazlim su'an aw may yaf'al su'an aw yazlim nafsah. Bulan Ramadan tuan-tuan saya baca. Siapa yang may yaf'al su'an, siapa yang buat buruk, buat jahat sangat dalam dunia ni, aw yazlim nafsah, sampai tahap dia zalimkan diri dia sendiri. Nak bunuh diri kadang-kadang, dia lukakan diri dia sendiri kadang-kadang dengan sebab kesusahan manusia. Dia rasa macam susah sangat hidup dekat sini, maka dia rasa putus asa. Dia zalim diri dia sendiri tuan-tuan. Su'an aw yazlim nafsah, summa yastaghfirillah. Ketahuilah, kalau tiba-tiba ketika mana kau susah tu, kau sebut saja, ya Allah, aku minta ampun. Yaghfirillahu ghafurur rahim. Summa yastaghfirillah yajlillahu ghafurur rahim. Bila kau minta ampun, ketahuilah ketika itu Allah akan instant segera ampunkan kau terus. Tuan-tuan, ayat tersebut tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cerita dulu pada jemaah hari ni, saya nak baca ayat sekian. Tolong tengok makna dia. Jom kita tadabbur. Masa tengah solat tu kita cuba fahami ayat. Seolah-olah begitu. Akhirnya tuan-tuan, ketika tarawih tu ramai yang kita panggil apa, teresak-esak nangisnya. Jadi itu yang kita panggil soal tarawih itu bukan berapa rakaat, tapi kesungguhan kita dalam melakukan ibadat malam itu. Kita boleh je buat 2 rakaat tuan-tuan, tapi 1 rakaatnya itu mestilah 5 juzuk. Kalau Nabi SAW tu solatnya 8 rakaat je kan. Tapi rakaat Nabi tu, setiap rakaatnya itu mampu menghabiskan 3 juzuk. Boleh je kita buat 2, 4, 8. Ataupun macam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu, dia dirikan. Sayyidina Umar ni buat satu fatwa lah, kita panggil fatwa. Fatwa sahabat ni dikira sunnah lah. Jadi Sayyidina Umar itu buat satu fatwa. Kita buat tarawih malam ni 20 tambah 3, 20 rakaat tambah 3. Sebab apa? Dengan alasan mereka tak sanggup membaca bacaan sepanjang Nabi SAW. Akhirnya Sayyidina Umar buat 20 seperti mana yang kita buat sekarang. Sebab rata-rata di Malaysia tak mampu nak buat sampai 1 rakaat itu panjang sangat. 2 muka sebagai contoh. Kita tengok dekat Masjid Negara, berapa ramai je yang mampu ikut 1 malam 1 juzuk. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Sayyidina Umar menambah rakaat, menambah jumlah rakaatnya yang kita amalkan sampai sekarang. Bahkan tuan-tuan, ada yang solat sampai 36 rakaat di Yaman. Artinya, bukan soal rakaatnya yang kita nak kita hargai, kita appreciate orang yang solatnya 20 tambah 3. Kita raikan lapang dada dengan orang yang solatnya 18 rakaat sahaja tambah 3. Kalau di Saudi sekarang solatnya 10 rakaat tambah 3. Malah ada saudara kita yang solatnya itu ditambah kepada 36 rakaat tambah 3. Ada yang solatnya tarawihnya hanya sempat 2 rakaat saja. Saya sibuk Ustaz, minta maaf. Urusan saya tak boleh tinggal sebab saya ni pengawal keselamatan. Saya ni doktor. Saya tak boleh tinggal. Saya boleh solat 2 rakaat je. Tak apa tuan-tuan. Kita raikan orang seperti itu. Tapi yang pentingnya adalah kita tunjukkan pada malam-malam Ramadan ini, kita bukan orang yang banyak tidur. Yang utama adalah tunjuk pada Ramadan. Ni, tunjukkan pada Ramadan bahawa kita bukan orang yang banyak tidur, tapi banyak berdiri membaca Al-Quran. Sehingga kan pada sekian malam itu, ada nama kita yang diseru sebagai, yang diseru di antara orang-orang yang utaqa'u minan nar, yang terlepas daripada neraka.
Tapi macam mana Ustaz? Saya tak mampu nak terawih kat masjid Ustaz. Terawih dengan keluarga. Bapanya jadi imam. Ataupun ajak anak kecil jadi makmum kita. Solat, budak kecil kat belakang jadi makmum. Supaya dapat fadilat Lailatul Qadar itu yang jemaah itu. Dia ada dua fadilat lah. Satu fadilat terawih itu sendiri. Satu lagi fadilat jemaah kan. Ataupun jadikan anak kita yang dah balik itu menjadi imam yang bacaannya baik kan gitu. Sebab yang utama dalam tarawih adalah berjemaah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis kalau imamnya tak hafal banyak macam mana tuan-tuan? Boleh tak imam guna YouTube? Saya tambah ni tuan-tuan. Boleh tak imam guna YouTube je? Kan? Kita tengok, kita buka imam Mekah dekat dalam YouTube. Kemudian kita angkat takbir, ikut solat itu, ikut bacaannya. Boleh ke tidak? Tak boleh. Sebab soal ibadat ini dia tak boleh online. Imamnya di Mekah, kita di Malaysia tak boleh. Solat mestilah secara offline, tak boleh online. Kecuali solat kita itu, kita membaca Al-Quran yang dibuka. Sama ada Al-Quran online ataupun offline. Quran mindset dan sebagainya. Cuma tuan-tuan, saya nak sebut. Kadang-kadang kita pandang remeh sangat dengan surah pendek. Sedangkan pembacaan yang panjang itu bukanlah mesti satu surah. Boleh je kita nak baca dua muka lah hari ni. Kita ambil surah belakang je tuan-tuan. Kita ambil daripada surah Allah Kuliah, kemudian kita baca Izaja, kita baca Tabbat Yada, kita baca Qul Huwallah, kita baca Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Dua muka dah tuan-tuan. Baca ulangan dua muka itu sepanjang 8 rakaat. Tak ada masalah. Yang penting kita memahami dan boleh rasa kita solat tarawih. Sampai Nabi SAW, dia pernah Nabi SAW itu duk ajar baca ta'awuz. Cerita pasal dua ta'awuz. Nabi SAW. Sampai Nabi sebut apa tuan-tuan? Nabi kata, setinggi-tinggi bacaan perlindungan, bacaan meminta perlindungan dengan Allah itu. Apa dia tuan-tuan? Surah Al-Falaq dan Surah An-Nas. Nak cerita bukan pendek tu maknanya tak elok. Tapi pendek kalau difahami, lebih elok daripada panjang yang tidak fahami. Inna a'tainakal kautsar. Kita faham dah. Allah bagi banyak kat kita ni. Fasalli li rabbika wanhar. Tunduk tuan-tuan. Aku tengah solat. Harap-harap dengan benda yang banyak aku boleh bersyukur. Datang tu namanya tadabbur. Bahkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi ketika mana dia imam, dia bawa bacaan surah Al-Falaq dengan An-Nas ni jadi imam. Ada beberapa ketika, banyak kali. Boleh juga kalau kita nak baca Al-Quran dengan handphone, dengan syarat kita matikanlah dulu apa yang mengganggu kan, bunyi WhatsApp, bunyi handset. Buka kan apa tu namanya don't disturb mode tu kan. Buka kan dan lain-lain. Supaya tujuan utama pembacaan itu sampai. Jangan sampai kita tengah tengok Al-Quran ada WhatsApp, mata kita, otak kita tu terbaca WhatsApp. Dia bukan batal solat. Dia jadi bukan kesungguhan kita tu untuk solat. Kita lebih utamakan kepala kita dengan phone akhirnya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang utama adalah solatlah di malam-malam Ramadan. Kita ulang lagi hadis yang saya dah sebutkan awal tadi tuan-tuan. Kata Nabi SAW. Man qama Ramadan. Sebelum ni saya sebut hadis yang lepas, perkongsian yang lepas saya sebut man shoma Ramadan. Kali ini man qama Ramadan. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang malam-malam Ramadannya melakukan salat dengan iman dan sungguh-sungguh mengharapkan ganjaran daripada Allah, maka Allah pasti menghapuskan segala dosa dia. Cuma tuan-tuan, apakah maksud daripada iman wahtisaban? Iman itu maknanya percaya dengan janji Allah. Iman dan wahtisaban. Kita percaya dengan janji Allah bahawa confirm dapat ganjaran. Ihtisaban, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakan kedua-duanya dalam Ramadan kita setiap malam. Percaya dengan janji Allah, harapkan pahala di sisi Allah. Bahkan banyak ayat-ayat
kelebihan orang yang berdiri ketika malam hari ni tuan-tuan perempuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang Allah sebut Allahumma salli Muhammad asa ayyab asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kan? Surah apa saya tak ingat. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhan kamu akan membangkitkan kamu di tempat yang sangat terpuji. Kelebihan orang yang berdiri ketika malam. Jadi orang yang rajin solat malam, terutamanya dalam bulan Ramadan. Nanti ketika dia bangkit, dia akan dibangkitkan dan ditempatkan di tempat yang mahmudah, di tempat yang terpuji, di mimbar yang bercahaya, dijemput oleh malaikat-malaikat dengan kenderaan-kenderaan yang rare, yang istimewa. Ya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda, itu keutamaan solat tarawih. Belum lagi ayat-ayat lain tentang ibadat malam seperti kanu qalilan minal laili wa yahja'una wa bil ash'arihum yastaghfirun. Kan surah Az-Zari'at kan. Surah Az-Zari'at. Ciri orang bertakwa, ciri orang yang beriman. Ibadat malam. Ciri orang menjadi kekasih Allah. Allah sayang dia dan orang tu dah balas kasih sayang Allah. Ciri-ciri dia tuan-tuan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, malam harinya itu sedikit sekali. Sikit sangat yang dia pakai untuk dia tidur. Dan menjelang sahur khusus untuk Ramadan ayat ini tuan-tuan. Kita duk petik tiap hari kutiba alaikum. Siam kan gitu kan. Rupanya ada ayat-ayat lain yang patutnya kita petik. Yang kita bawa dalam kehidupan kita. Orang yang Allah kasih dan dia balas kasih Allah itu tuan-tuan. Ciri-ciri dia. Malam hari dia mula sikit. Mula dah malam hari dia tu dia untuk tidur. Sikit sangat dia pakai untuk tidur. Sebegitu. Dan bila menjelang sahur, asharihum yastaghfirun, bila sampai je sahur tuan-tuan, mereka ini meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan nangis kerana taubat. Kita tuan-tuan bangun malam sampai tak terfikir dosa apa aku buat Alamak tak boleh nak nangis, dosa apa? Tertutupnya hati kita kerana Allah tak pancarkan kasih sayang pada kita. Tak mampu kita, bukan kita nak sayang Allah pun tak boleh sebab Allah tak sayang kita. Nak jadi crush pun belum lagi. Sampai tahap begitu tuan-tuan. Itu ciri orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah lagi ayat dan hadis tentang keutamaan solat malam, apalagi jika perkara itu dilakukan ketika mana malam Ramadan. Maka kalau kita tak mampu solatnya penuh semalaman, paling tidak kita bahagikan. Ada bahagian yang kita lakukan pada awal malam, iaitulah selepas isyak kita tarawih. Kita tarawih dulu 4 rakaat. Kemudian 4 ataupun 8 lah kan. Kemudian nanti bakinya kita buat malamnya nanti baki rakaatnya. Boleh begitu, kurangkan tidur sikit untuk Ramadan. Itulah solat tarawih ataupun qiyam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktunya bebas. Mulai daripada isyak sampailah ke subuh. Nak dibahagi-bahagikan pun boleh. Nak penuh dengan ibadat pun boleh. Dua-dua Nabi SAW buat sehingga Nabi itu memang tak tidur lah kalau riwayatnya itu, sehingga tahap Nabi itu kalau nak masuk rumah dia sekadar hulu kepala saja pada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ikat, kemaskan rambut Nabi, bersih-bersihkan sikit, Nabi sambung balik iktikaf dalam masjid. Sampai tahap begitu Nabi ketika 10 malam yang terakhir tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sebab nak sangat malam-malam itu dipenuhi dengan ibadat. Walaupun Nabi itu adalah seorang yang maksum. Bukan kerana dosa yang Nabi buat. Tapi kerana kecintaannya, perasaan rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, Nabi ajar kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan supaya Ramadan kita itu tidak sepi seperti malam-malam yang biasanya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau tengok kitab
Allahumma salli ala Muhammad, tengok kitab apa namanya, Qimatuz Zaman Indal Ulama. Ada ulama tabi'in yang terkesan sangat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Ingat kan? Kisah Nabi pernah sebut sallallahu alaihi wasallam. Kubur tu kan sepi. Kubur tu sepi macam tu je lah. Tak ada tilawah, tak ada Al-Quran, tak ada, semua tak ada. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada ulama di dalam kitab Qimatul Zaman Indal Ulama itu. Mereka itu sangat terkesan dengan hadis ini. Maka tuan-tuan, sampai saja didengari hadis itu, maka di rumah mereka itu, di rumah ulama-ulama tabi'in itu, maka mereka ini bahagi-bahagikan. Dia buat jadual. Jadual setiap malam bermula Isyak. Sepanjang malam itu mesti ada tilawatul Quran. Mesti ada orang yang baca Al-Quran. Sama ada bacaan itu dengan solat ataupun bacaan itu dengan bacaan Quran sahaja. Sampai tahap begitu tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia susunlah jadual. Permulaannya diberi kepada isterinya. Selepas 1 jam itu diberserahkan kepada anaknya. Anaknya pula alhamdulillah ramai. Maka Allahumma salli, maka pembahagian jadual lebih dipermudahkan. Jadi seorang tu boleh tidur lebih kurang 3 jam. Diceritakan dalam kitab tersebut tuan-tuan. Kemudian akhirnya suaminya pula ambil take turn. Dia ambil pula dia punya bahagian untuk solat. Setiap orang ada bahagian 1 jam untuk solat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, akhirnya ada yang kosong. Dia berganti pula dengan pembantu. Tak cukup tuan-tuan. Dia ambil hire pembantu yang baru untuk cukupkan jadual. Bukan untuk membantu rumah. Nak cukupkan jadual malam tu. Tengok betapa dia orang ni sangat-sangat concern. Sangat-sangat ambil berat dengan perkara-perkara sebegitu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya nak suruh buat gitulah. Malam ni kan anak kita baru umur 3 tahun. Malam ni baca Quran seorang-seorang 1 jam. Bukan gitulah. Jangan buat gitu tuan-tuan. Menangis budak tu. Yang kita nak adalah menghidupkan dengan kesungguhan pada malam-malam Ramadan. Walaupun hanya dengan 2 rakaat tarawih. Itu yang perlu kita bawa pada malam Ramadan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ada riwayat yang sebut, sahabat sebut, Allahumma salli ala Muhammad, tabi'in yang sebut, sehinggalah dia mimpi dia mimpi pada rumah ulama tersebut yang setiap malamnya ada bacaan Al-Quran itu, yang ada berdiri pada malam harinya setiap hari, sehinggalah disebut rumahnya itu dilihat menjadi bintang yang dilihat oleh para malaikat daripada langit, seperti mana kita lihat bintang daripada bumi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hebatnya malam hari, hebatnya qiyamul lail, hebatnya bangun malam, hebatnya satu yang namanya tarawih, dan rupanya banyaknya galakan-galakan dalam Al-Quran tentang kita untuk kita bangun malam, tentang kita untuk mendapatkan pengampunan. Tadi kan cerita pasal sahur tadi. Allahumma salli ala Muhammad, pengampunan yang Allah beri dan juga tiket-tiket percuma yang Allah beri ketika mana Ramadan, maka apakah lagi yang tidak mencukupi pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, Ramadan ini dia seolah-olah satu pakej yang lengkap. Kalau perempuan cari suami, seolah-olah suami tu ada semua benda. Dia ada rupa dia ada tinggi yang dia suka, dia ada duit yang dia suka, dia ada keinginan lelaki tu, perempuan ni, dia ada keinginan bukan keinginan yang dia nak, keinginan yang perempuan isteri tersebut nak difahami oleh suami tersebut tanpa perlu minta. Kan? Kahwin-kahwin je, suami terus bagi kad bank. Nah, ambil kad bank, awak pegang sebagai contoh. Ni pegang kat bank ni, saya takkan belanja, awak belanjalah semua. Saya nak je, saya minta. Sampai tahap begitu tuan-tuan, Ramadan itu sangat-sangat sempurna pakejnya. Bahkan kata ulama, tiada keampunan yang berlaku dalam kehidupan kita ni dalam setahun, keampunan
yang kita dapat sehingga bersih dosanya itu adalah hanya ketika mana Ramadan yang kita jalani hari-harinya. Moga-moga kita dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Ramadan kita. Moga-moga kita mampu menangis pada malam-malam Ramadan kita dengan tarawih ataupun dengan qiyam kita pada malam-malam hari. Moga-moga kita mendapat yang terbaik pada Ramadan kita pada hari ini. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, kita buka soalan. Kiranya ada soalan daripada jemaah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, wanita ni solatnya yang terbaik di rumah kan, Ustaz? Kalau Betul. suami dah solat berjemaah tarawih di surau atau masjid, jadi yang isteri hanya boleh solat bersendirian lah. Kecuali kalau ada anak-anak dapatlah berjemaah kan, Ustaz? Betul. Ustaz, bagaimana qiyam atau qiyamulai isteri-isterinya Nabi? Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Assalamualaikum Muhammad. Qiyam isteri-isteri Nabi juga di rumah. Dia isteri-isteri Nabi ni special sikit sebenarnya. Isteri Nabi ni dia ada arahan. Kalau nak bercakap dengan isteri Nabi mesti ada langsir, mesti ada sitron, mesti ada tirai. Jadi isteri Nabi ni dia beza sikit lah. Nak samakan dengan kita semua ni mungkin jauh beza satu. Yang pertamanya hukum hakam pun ada perbezaan. Jadi isteri Nabi ni kebanyakannya di rumah, tapi ada menyampaikan kuliah juga, ada kisah-kisah menyampaikan kuliah. Cuma kuliah-kuliahnya itu disitron, diletakkan langsir penghadang di hadapan. Maksudnya bercakap tu dengan penghadang. Itu isteri-isteri Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allahumma salli Muhammad, untuk qiyam kita tuan-tuan, perempuan rahmati Allah. Dia macam ni, kalau bab hukum hakam lah, nak cerita bab hukum hakam perempuan ke surau boleh ke tidak. Ni dah dijawab dalam mazhab Syafi'i dan dikumpulkan oleh Syekh Hidir bin Husain, dalam kitab solat berjemaah, hukum hakam solat berjemaah, dah sebut dah dalam tu. Perempuan boleh tak pergi ke surau dan masjid untuk berjemaah? Boleh. Dapat ke tidak pahala berjemaah bila berjemaah di masjid? Dapat. Dia sama je. Tapi dia ada syarat dia. Syaratnya saya rasa saya dah pernah sebut juga sebelum ni. Yang pertama syaratnya mestilah berlaku pengasingan laluan masuk dan keluar di dalam surau tersebut supaya tak berlaku fitnah. Saya yakin surau kita sekarang ni memang ada pengasingan. Bukan pintu gerbang tu tuan. Pintu nak masuk tempat solat tu. Bukan pintu gerbang tu. Pintu gerbang tu memang takkan nak buat 2-3 gerbang kan. Susah sikit lah kalau surau kecil. Pintu nak masuk tempat solat tu pastikan ada pengasingan. Maksudnya tidak ada, ialah tak terbuka dan tersingkap aurat wanita untuk laluan tersebut dan sebagainya. Yang kedua, tidak berlaku fitnah. Fitnah ini banyak. Yang pertamanya tidak berwangi-wangian. Dia sama je sebenarnya. Lelaki yang wangi sangat, dia akan menarik perhatian perempuan. Dia tetap ada makruh dekat situ. Cuma perempuan tu lebih teruk sikit. Bukan lebih teruk, maksudnya lebih perlu berjaga-jaga lebih sikit. Sebab bila lelaki yang bau dan ada rangsangan ataupun tertarik terhadap perempuan tersebut, dia akan jadi dosa lah. Dia akan lebih sikit dia punya hukum dia. Yang kedua yang fitnah itu. Yang ketiga tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dalam kitab ada sebut perempuan yang datang itu, ni kitab tuan-tuan saya tak tahu Imam Syafi'i itu dia macam berlawak ke apa Allahumma salli Muhammad, tapi memang disebut sebegitu. Perempuan yang hadir mestilah perempuan yang tak cantik sangat. Disebut begitu. Minta maaf lah, itu dalam kitab. Tapi nak faham bahasanya macam ni. Tidak terlalu cantik sehingga mendatangkan fitnah. Kalau cantik sangat, boleh datang ke tidak? Boleh. Dengan syarat dia memakai penutup muka. Burdah lah kita panggil. Ataupun apa kita panggil, burqa. Kan? Tetapi kalau, ya? Apa namanya? Niqab. Betul. Niqab. Tak faham. Niqab. Kalau pakai niqab pun masih tertarik lagi orang pada kita, maka perlulah dia buat supaya wanita tersebut buat sesuatu supaya tak cantik. Kalau kat Yaman tu sampai dia tutup matanya kan.
Begitu supaya tak datang ke fitnah, barulah seorang perempuan itu harus untuk dia solat di surau, tapi tetap juga afdal di rumah. Cuma kalau nak mendatangkan semangat, silakanlah. Cuma perlu patuhi syarat-syarat yang ditetapkan tadi, dan dia berbeza dengan hukum hakam kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjawab persoalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Ustaz, saya suka bila Ustaz kata mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni kena mencari, kena ada usaha. Dan di situ sebenarnya satu perjuangan besar Ustaz, sebab terang-terang disebut Lailatul Qadar, ianya malam kan. So kebetulan semalam habis tadarus Al-Quran dengan tim musrah saya, ada satu soalan daripada seorang sahabat ni. Dia dua perkara lah Ustaz tentang perempuan ni. Pertama, bila kita dalam berhadas, apa yang kita boleh buat untuk skor, untuk dapatkan pencarian, nak termasuk dalam golongan mencari Lailatul Qadar ni satu. Dan yang kedua, pada waktu siang ni Ustaz, pada 10 malam terakhir ni, bila kita mention 10 malam terakhir, kita lebih menjurus pada malam. Tapi apa ibadah yang terbaik juga yang kita nak grab sebenarnya pada 10 hari terakhir ni yang kita boleh buat, especially pada wanita-wanita yang berhadas. Wallahualam, minta sedikit pandangan Baik. dia Ustaz. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan tu soalan yang baiklah, soalan yang seronoklah dibahaskan. Pertamanya malam tapi kita pandang siangnya. Cantik itulah, cantik sangat. Cuma kalau soalan pertamanya wanita yang berhadas, Kalau yang tak berhadas ni dia rasa macam untungnya dia boleh iktikaf dalam masjid kan, masuk surau iktikaf, masuk masjid iktikaf, boleh buat macam-macam. Tapi tuan-tuan, Nabi ada sebut tentang perkara ni. Wanita haid masih boleh beribadah sekalipun dia tak boleh solat. Antaranya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, ni ulama dia simpulkan apa yang boleh dibuat oleh wanita-wanita yang berhadas. Ad-du'a huwal ibadah. Ingatkan hadis tu SAW. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kata Nabi SAW. Doa itu termasuk sebuah ibadat. Orang haid cuma tak dibenarkan beberapa tempat saja. Tapi doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi sambung banyaklah. Kalau Nabi sebut tadi, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Apa sahaja yang kau minta, confirm Allah akan makbulkan. Jadi antara perkara yang pertama yang perlu kita buat ketika mana Lailatul Qadar, malam-malam ketika itu berhadas, dan kita nak dapatkan juga Lailatul Qadar, namanya doa. Sebab malam itu bukan, saya sebut tadi dah, dia bukan soal tarawih, dia bukan soal berapa rakaat. Satu yang kita perlu pertimbangkan adalah kesungguhan kita berada pada malam-malam tersebut. Jadi bila doa itu ada kesungguhan betul untuk merapatkan, untuk menipiskan jurang cinta kita dengan Allah, bahasanya begitu kan, Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah yang paling baik. Maka doa kepada Allah, cuba rapatkan diri dengan doa kepada Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Yang kedua tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berhadas ini ataupun orang tak berhadas pun samalah, dianjurkan sangat-sangat untuk beristighfar, memohon keampunan kepada Allah. Malam tu tuan-tuan, cuba, bukan saya kata tak boleh bersalawat, itu yang terbaik juga. Cuma lebihkan kepada istighfar. Sebab malam itu adalah malam untuk kita minta keampunan dan dilepaskan daripada neraka. Nak dapatkan tiket free, istighfar banyak-banyak. Banyaklah dalil-dalil tentang istighfar ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Setiap malam Allahumma salli ala Muhammad, Allah itu turun ke langit dunia untuk ketika mana tinggal sepertiga malam sebegitu. Jadi sesiapa yang berdoa kepada aku akan aku perkenankan untuknya. Itu kan Nabi SAW sebut, siapa yang meminta kepada aku akan berikan. Siapa yang memohon keampunan kepada aku akan ampunkan. Kan Nabi sebut SAW yang apa perkara tersebut. May yad'uni fa astajib lakum fa astajibu lahu. May yas'alni fa u'tihu. May yastaghfirni fa aghfir lahu. Allah sebut 3 perkara. Siapa yang doa, tapi tiga-tiga doa. Siapa yang doa, Allah bagi 3. Satu namanya satu namanya
Allahumma salli ala Muhammad, Allah akan makbulkan. Yang kedua, Allah akan beri apa yang kita minta terus. Yang ketiga, Allah akan ampunkan. Jadi istighfar tu adalah perkara penting. Yang lain tuan-tuan, kita boleh baca tasbih, selawat yang tidak menghalang dari berhadas kita itu. Membaca Al-Quran boleh ke tidak? Wanita yang berhadas boleh membaca Al-Quran. Itu merupakan pendapat mazhab Maliki. Ada pendapat mazhab Syafi'i yang ke belakang, yang dulu, qaul qadim dulu. Ada pendapat mazhab Syafi'i yang kata boleh juga. Termasuk Syekh Yusuf Al-Qardawi pun kata boleh. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita mazhab Syafi'i yang sekarang ni tak boleh dah, tak boleh. Ada alasan-alasan dan hujah sendiri. Tapi ada keadaan-keadaan yang membolehkan wanita haid itu membaca pada mazhab kita sekarang ni seperti ketika apa yang dihafal sahaja. Jadi tuan-tuan macam saya sebut tadi, dia jangan fokus kita nak baca benda yang baru. Kalau kita rasa macam alamak period pula hari ni apa surah yang kau hafal, baca 2 muka lah. Baca daripada kuliah sampai An-Nas, baca. Yang penting ada pembacaan tanpa sentuh mushaf dan tanpa sentuh mushaf lah. Yang penting hafazan dan bacaan tersebut dihafal, bukan dibaca. Itu dalam mazhab Syafi'i untuk mengelakkan khilaf. Apapun, mazhab Maliki membolehkan kita membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan berhadas. Moga-moga menjawab penambahan-penambahan amalan tersebut, insya-Allah. Yang kedua tadi, saya ringkaskan yang kedua ni lah. Malam dan siang. Dia bukan tak boleh siang hari itu ataupun malam. Cuma galakannya pada waktu malam. Malam itu yang paling istimewa. Siangnya itu kita isi dengan cuba rasakan kerinduan dan semangat untuk beribadah pada malam hari lah. Siang tu kita cari apa yang boleh buatkan kita kuat pada malam hari itu untuk ibadat. Cari sikit-sikit dengan kuliah. Cari sikit-sikit booster-booster yang ada. Oh malam ni sekian. Oh malam aku kena solat. Supaya kita ada booster. Ada rasa semangat nak solat malam pada waktu siang itu. Dan malam tu yang kita kena sungguh mencarinya. Tuan yang memberikan Allah. Di samping mengelakkan perkara-perkara yang membatal dan merosakkan pahala puasa kita lah. Moga-moga menjawab insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Panjang jawapan saya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sangat baik. Terima kasih semua. Terima kasih semangat nak ibadat. Alhamdulillah. Saya pun semangat juga bila bercakap sendiri tu. Okay. Terima kasih semua. Okay, baik. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Ustaz Muhammad Nazim atas kesediaan berkongsi ilmu kita pada pagi ini, dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat bagi kita semua. Dan akhir kata, marilah sama-sama kita hidupkan pada bulan Ramadan ini dengan perkara yang bermanfaat dan amal ibadat yang lebih dari biasa. Dan semoga kita dapat tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan menghapuskan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan saya mohon maaf jika ada sebarang kekurangan kekhilafan saya dalam mengalirkan majlis ilmu ini, dan segala sepenuhnya itu hanyalah milik Allah SWT. Dan Ustaz, saya serahkan kembali kepada Ustaz untuk menutup majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak. Kita tangguh majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah, tasbih yang mengampunkan dosa, dan juga suratul Asri. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.